Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Abdul Razak akan membuka bicara topik hari ini, iaitu cabaran yang dihadapi bagi melestarikan nilai etika dan peradaban dari sudut pandangan yang melibatkan konsep sains dan teknologi di Malaysia. Manakala, rakan seperjuangan saya akan membincangkan kecanggihan industri perfilman, kemudahan pengangkutan awam, sistem pendidikan dan sistem komunikasi di Malaysia yang saban hari semakin maju dengan wujudnya kemudahan yang melibatkan sains dan teknologi. Kemudahan ini semakin luas digunapakai dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi ialah penyalahgunaan kemudahan, terpengaruh dengan budaya luar, pergaulan bebas, terdedah dengan pandangan liberalisme, berlakunya kecurian data peribadi dan banyak lagi. Kita teruskan dengan rakan seperjuangan saya. Kemajuan sektor pengangkutan awam di Malaysia dilihat saban hari semakin membanggakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelbagai kemudahan pengangkutan awam yang maju seperti bas rapid, MyBus, MRT, LRT dan sebagainya. Pengangkutan awam amat penting bagi memudahkan urusan seharian masyarakat untuk ke destinasi pilihan mereka. Selain itu, pengangkutan awam juga dapat menjanakan pendapatan negara. Hal ini kerana pengangkutan awam juga turut digunakan oleh para pelancong luar. Namun begitu, kerana sikap pengguna mentaliti kelas ketiga yang cambahannya seperti semakin menular saban hari menyebabkan banyak kerosakan yang ketara dengan melakukan vandalisme. Selain itu, masalah berkaitan penyeluk saku juga turut menjadi salah satu kerunsingan ramai pihak. Oleh itu, masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing demi memelihara kemudahan yang disediakan. Hal ini kerana perubahan sikap dan mentaliti amat penting dalam diri bagi menjamin masa depan pengangkutan awam. Teknologi komunikasi bermaksud alat-alat komunikasi seperti telefon yang digunakan antara individu untuk berinteraksi dan berkongsi maklumat. Pada zaman prasejarah, manusia berkomunikasi menggunakan asap, telegraf, sistem pager dan mesin type sebagai medium untuk mendapatkan atau menyampaikan mesej mereka. Kemudian munculnya teknologi moden apabila telefon diperkenalkan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell dan ia telah direvolusikan kepada teknologi telefon pintar. Dengan kemajuan teknologi, telefon pintar bukan sahaja digunakan untuk komunikasi, malah untuk mengakses internet. Ini memudahkan manusia untuk mendapatkan maklumat di hujung jari. Pelbagai aplikasi telah diwujudkan dan dijadikan medium dalam komunikasi serta pencarian maklumat oleh generasi kini. Media sosial dapat memudahkan manusia untuk berhubung dan mengikuti keadaan semasa dan maklumat terkini dalam dan luar negara. Teknologi komunikasi seperti media sosial ini dapat membina masyarakat berinformasi. Selain itu, perniagaan dalam internet seperti e-dagang Shopee telah menjimatkan masa dan memudahkan manusia dengan membuat pembelian di atas talian. Kecanggihan sains dan teknologi kini telah disalahgunakan oleh masyarakat dan membawa kepada kesan negatif seperti jenayah cyber iaitu kecurian maklumat, penyebaran virus dan pengguraman. Seterusnya ialah wujudnya bahan tidak bermoral seperti tersebarnya pengaruh atau unsur pornografi ke dalam kehidupan masyarakat yang menghakis nilai moral mereka. Melahirkan masyarakat yang leka dan lalai dalam melakukan sesuatu tugasan dalam pekerjaan. Ini akan melahirkan tenaga pekerja yang kurang berkualiti. Ia juga dijadikan tempat penyebaran berita atau maklumat palsu dan juga medan penyebaran fitnah dalam kalangan masyarakat. Bagi menghadapi cabaran ini, golongan masyarakat terutamanya belia hendaklah celik dalam teknologi komunikasi dan maklumat serta mempersiapkan diri dengan pelbagai bentuk maklumat dalam semua bidang. Multimedia ialah kombinasi teks, grafik, animasi, audio dan video. Perkembangan animasi negara dilihat semakin berkembang pada masa kini. Cabaran yang kita hadapi pada ketika ini adalah pelbagai siri animasi dari negara asing semakin menular masuk ke Malaysia yang menjadi kegilaan semua golongan terutamanya kanak-kanak. Ada sesetengah siri animasi yang boleh memberikan impak positif dan negatif atas sikap kanak-kanak seperti cara berkomunikasi, bahasa, adab dan tingkah laku dan cara berpakaian. Mengambil contoh filem animasi Upin Ipin, siri animasi ini dapat menunjukkan nilai murni dalam pergaulan seharian seperti saling membantu, tidak mementingkan diri dan nilai persahabatan dalam pelbagai bangsa.
Manakala, animasi Shinchan yang mengandungi unsur-unsur negatif boleh mempengaruhi kanak-kanak dari segi tingkah laku dan komunikasi. Watak Shinchan yang suka meninggikan suara di hadapan orang tuanya tidak patut dijadikan contoh. Aksi ini sama sekali bertentangan dengan budaya di Malaysia. Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media di samping organisasi yang digunakan secara terancang dapat menghasilkan kecekapan dan keberkesanan dalam PMP. Perkembangan revolusi IR 4.0 dalam bidang pendidikan telah mengubah cara penyampaian pengajaran. Sebelum ini, cara penyampaian pengajaran melibatkan papan hitam diikuti papan putih, namun ia sudah lapuk apabila wujudnya teknologi baru seiring dengan generasi kini seperti penggunaan LCD, projector dan laptop. Pada masa kini, kaedah PMP secara atas talian telah digunakan khususnya bagi pelajar IPT seperti penggunaan Zoom, e-learning dan Quizlet. Cabaran terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan memberi kesan positif kepada masyarakat Malaysia apabila ia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Di samping guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu terdapat juga kesan negatif yang timbul seperti wujudnya masalah plagiarisme tanpa disedari dan sikap malas akan terpupuk bila pelajar akan mengambil jalan pintas untuk berjaya dengan meniru dan menyalin bulat-bulat dari laman sesawang. Justeru sesuatu penciptaan atau inovasi itu mesti ada kebaikan dan keburukannya. Oleh itu, perkara tersebut harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya. Sebagai penggulung kata, kemajuan sains dan teknologi pada era globalisasi ini sememangnya boleh mendatangkan keburukan jika tidak diaplikasikan dengan sebaiknya. Seperti yang telah dibincangkan, sektor-sektor seperti pengangkutan awam, teknologi komunikasi, perfilman iaitu animasi, serta pendidikan adalah antara sektor yang paling terjejas dengan sikap tidak bertanggungjawab rakyat Malaysia yang masih tebal. Tidak dinafikan bahawa terdapat ramai pakar-pakar dalam bidang sains dan teknologi yang sudah semestinya mampu membawa kemajuan kepada negara ini. Namun, rakyat Malaysia haruslah mempunyai kesedaran untuk menghargai kemajuan yang sedia ada agar bidang ini mampu terus berkembang setaraf dengan negara-negara maju. Dengan usaha yang berterusan, pastinya kita dapat mengatasi cabaran-cabaran yang telah dinyatakan sebentar tadi.